Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas sains bersama Cikgu Amy. Okey, jadi untuk hari ini kita akan teruskan dengan tema sains fizikal, tajuk kelajuan, yang mana hari ini kita akan mengira kelajuan. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir sesi ini murid-murid akan dapat menyelesaikan masalah berkaitan kelajuan. Maksudnya murid-murid akan dapat mengira kelajuan menggunakan rumus kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okey. Selain itu juga murid-murid dapat mentafsir data tentang perhubungan ruang dan masa. Okey, mari kita lihat. Okay, kita akan ulang kaji dulu apa maksud kelajuan. Kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek bergerak. Okay, ukuran cepat atau lambat sesuatu objek bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Okay, maksudnya dia ada kaitan dengan jarak dan masa. Jadi unit kelajuan ada 3. Okay, kita ada sentimeter per saat, meter per saat dan kilometer per jam. Okey. Jadi macam mana kita nak mengira kelajuan? Kita tahu kalau siapa sampai cepat, dia paling laju. Ataupun siapa yang paling jauh, dia ialah yang paling laju. Jadi kita nak kira macam mana kita nak mengira kelajuan. Kalau kita buat motor, buat kereta, kita tahu motor, kereta bergerak contoh 80 km per jam. Jadi macam mana kita nak mengira kelajuan? Okay, kelajuan pergerakan sesuatu objek ialah jarak yang dilalui oleh objek itu dalam tempoh 1 unit masa. Okay, rumus untuk kelajuan ialah jarak bahagi masa. Okay, ini rumus kelajuan. Kelajuan ialah jarak bahagi masa. Okay, mari kita lihat contoh. Okey, untuk rumus kelajuan ni dia ada kaitan dengan jarak dan masa. Jadi bila kita mengira nanti, kalau kita daripada rumus ni kita boleh kira jarak dan kita juga boleh kira masa dan kelajuan. Jadi cara nak hafal dia ialah kita guna piramid JML. Okey, piramid Jamal. Okey, piramid Jamal. Okey. J ialah jarak, M ialah masa, L ialah laju. Okay, kalau kita diberi laju, kalau kita disuruh cari laju, kita akan guna laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, ini ialah maksudnya bahagi. Ni bawah. Jarak ke atas, masa ke bawah ni ialah bahagi. Okey, kalau kita disuruh kira, kalau dia bagi kita masa dengan laju, dia suruh kira jarak. Jadi jarak sama dengan yang tinggal ialah masa dengan laju. Okey, bila dia sebelah, tengah-tengah ni, ini maksudnya dia darab. Okey, jarak ialah masa darab laju. Okey, kalau laju biasalah laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, macam mana pula kalau dia suruh cari masa? Okey, kalau cari masa, maksudnya dia suruh cari masa. Dia bagi jarak dan laju. Jadi, masa sama dengan jarak. Ini ialah bahagi laju. Okey, jadi kamu boleh ingat ni piramid Jamal. Hafallah piramid Jamal, JML. Okey, ini berguna untuk kita tahu apa yang kita nak cari. Kita nak bahagikan ke atau kita darabkan. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, contoh yang pertama, situasi A. Okey, murid ini mengendarai basikal dalam tempoh 1 saat. Ni 1 saat jam randik ni. Dalam masa 5 saat.
dia bergerak sejauh 25 meter. Jadi jarak dia sama dengan 25 meter. Masa dia ialah 5 saat. Jadi kita nak kira laju. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi jaraknya ialah 25, tak maaflah tulisan, bahagi 5. Jadi 25 bahagi 5 ialah 5. Jadinya murid A ni bergerak dengan kelajuan 5 meter per saat. Okey. Untuk murid B, situasi B. Okey. Masanya ialah 10 saat, jaraknya ialah 50 meter. Jadi laju sama dengan 50 bahagi 10. Okey, kita akan dapat 5. Jadi kedua-dua situasi ni, walaupun kita tengok situasi B dia pergi lebih jauh berbanding situasi A, tapi kita tengok juga kaitannya dengan masa. Jadi walaupun B ni pergi lebih jauh, tapi masanya 10 saat. A ni pergi tak jauh, tapi masanya 5 saat. Jadi bila kita kira situasi A dan situasi B, masanya kelajuannya adalah sama, iaitu 5 meter per saat. Okey. Jadi kita teruskan dengan mengira kelajuan. Okey, bila awak dapat soalan kelajuan, bila kita nak mengira kelajuan, yang pertama kita kena tengok jarak dia. Jarak dia berapa? Masa dia berapa? Laju dia berapa? Cari ketiga-tiga data ni, kemudian baru kita putuskan rumus mana yang kita nak guna. Okey, contohnya yang ni. Okey. Jaraknya ialah 30 meter. Jadi jaraknya 30 meter. Masanya 5 saat. Jadi kita akan cari laju. Okey, kita cari laju. Laju dia berapa? Jadi kita guna kelajuan jarak bagi masa. Jaraknya 30. Masanya 5. Jadi 30 bahagi 5 ialah 6. Jadi kelajuannya ialah 6 meter per saat. Okey. Okay, kita teruskan. Okey, ini contoh yang ada dalam buku teks kamu. Kereta api ini mengambil masa 2 jam untuk bergerak sejauh 200 km. Apakah kelajuannya? Maksudnya kereta api ini daripada Ipoh ke KL. Okay, 2 jam. Jarak 200 km. Jadi kelajuan ialah jarak bahagi masa. Jaraknya 200 bahagikan dengan 2. 200 bahagi 2 kita akan dapat 100 km sejam. Maksudnya kereta api ini bergerak dengan kelajuan 100 km dalam masa 1 jam. Okey. Okey. Cuba lihat soalan yang ni. Dalam acara balapan, Amir dapat lari sejauh 100 meter. Okey, jadi kita bila dapat soalan macam ni, yang pentingnya kita kena tandakan jarak, masa dan laju. Okey, kat sini dia bagi jaraknya 100 meter. Okey, masanya 50 saat. Okey, dia suruh cari kelajuan. Jadi kita guna piramid zaman. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi kita dapat jarak dia 100 meter bahagikan dengan masanya ialah 50 saat. Okey, kita bahagikan 100 dengan 5, kita akan dapat 2. Jadi jawapannya ialah, kelajuan dia ialah 2 meter per saat. Okey. Macam itulah cara dia. Kita kena tengok satu-satu. Data dia yang ni, 3 data ni mesti dicari. Okey. Okey. Kita teruskan.
Okey, contoh yang seterusnya ni contoh dalam buku teks juga. Okey. Jarak pada pukul 8 pagi, Ayah Dina bertolak dari rumah dan sampai ke pejabat pada pukul 9 pagi. Maksudnya dia bergerak pukul 8.30 sampai pejabat 9.30. Itu ialah 30 minit. Okey, ini 30 minit. Okey. Jika Ayah Dina memandu pada kelajuan 60 km sejam, berapakah jarak di antara rumah dengan pejabat? Okey, jadi dia bagi masa dengan laju. Dia suruh cari jarak. Jadi kita nak cari jarak. Apa yang kita nak cari tu kita bulatkan dekat piramid jamal. Jadi kita nak cari jarak. Okay, jadi bila dah kita bulatkan, kita tuliskan rumus jarak sama dengan masa darab laju. Okey. Jadinya tengok laju dia pakai unit 60 km sejam. Jadi masa kita ialah minit. Kena tukarkan minit kepada jam. Jadi 30 minit sama dengan 1/2 jam. Okey, 1/2 jam. Kalau kita bagi 1/2, kita akan dapat 0.5 jam. Okey. Jadi kita buat, kita kira jarak sama dengan masa. Okey, masa kita boleh ambil 1/2 jam ataupun kita tulis 0.5 darab laju dia 60. Jadi ni potong, kita akan dapat 30. Jadi jaraknya ialah 30 kilometer. Jadi kamu kena tengok. Kalau unitnya tak sama, kamu kena ubah unit salah satu. Macam ni, kalau kita nak ubah unit laju tu susah. Jadi kita ubah unit yang senang, kita ubah unit masa. Bila kita dah ubah unit masa, baru kita kira. Jadi bila kita dah ubah unit masa, kita kira senang. Kalau kita ubah unit kelajuan tu, awak dah ada beberapa langkah nak kena lakukan. Jadi susah. Kita pilih yang mudah. Okey. Okey. Sorry. Okey. Contoh yang seterusnya. Okay, jika kereta mainan Amir bergerak dengan kelajuan 3 meter per saat. Okey, tulis kat sini. Berapakah jarak? Okey, dia suruh cari jarak dalam masa 5 saat. Okey, kita nak jarak. Jarak sama dengan masa darab laju. Jadi masanya 5 saat darab dengan 3 saat, kita dapat jaraknya 15 meter. Okey. Jadi kamu kena ingatlah ni piramid jamal ni. Okey. Jadinya kesimpulannya hari ini, kelajuan pergerakan satu objek ialah jarak yang dilalui oleh objek itu dalam 1 unit masa. Kamu kena ingat kelajuan. Rumusnya, kelajuan ialah jarak bahagi masa, dan penting untuk kamu hafal piramid jamal. Jadi kalau kamu nak cari jarak, masa darab laju. Nak cari laju, jarak bahagi masa. Nak cari masa, jarak bahagi laju. Okey? Mudah je. Kalau kamu ingat rumus dia, ingat dia punya ni, dah boleh selesaikan masalah. Okey. Itu gasan kamu hari ni. Okey, ini dalam buku teks sains. Jadi soalan nombor 6. Okey, salin dalam buku latihan dan cuba selesaikan A dengan B.